Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, kali ini saya ingin bercerita pasal negeri Kedah. Sebenarnya bukan sembarang cerita lah. Saya baca banyak dokumen juga dan dapatkan maklumat daripada pakar-pakar jugalah. Setengah tu mungkin mengejutkan, terkejut buruk. Saya pun mula-mula terkejut buruk juga. Jadi apabila saya letakkan di YouTube, ramai juga saya tengok sahabat-sahabat yang terkejut berkenaan dengan video-video saya yang lepas ya. Memang kadang-kadang mengejutkan sebab sebelum ni kita tak dapat maklumat tu ya. Misalnya masa ni gambar sebenarnya adalah relau besi di negeri Kedah ya. Nama Kedah pun nama Kadaram, nama asalnya Kadaram tu menggambarkan relau besi sebenarnya ya. Jadi kalau ikut catatan USN, ini telah wujud pada kurun ke-8 sebelum Masehi ya. Lama tu sebelum Masehi kan. Dalam sejarah kita pun tak ada, Malaysia ni tak ada cerita berkenaan apa yang sebelum Masehi ya. Dan di Sungai Batu tu ada banyak tapak arkeologi yang juga berusia 800 dan bukan kurun ke-8 sebelum Masehi, maksudnya kurang 2800 tahun lah daripada sekarang. Siapa-siapa boleh melawat ya. Cuma ramai orang tak tahulah kan. Kalau masa saya pergi tu, saya ingat kami je, saya dengan anak saya, isteri saya, mak saya, mak tua saya itulah. Orang lain tak ada kan. Begitu juga industri di batu ya, besi, industri besi yang telah wujud pada kurun ke-8 sebelum Masehi ya. Dan kalau kita pergi ke Lembah Bujang, ada juga muzium arkeologi Lembah Bujang yang menunjukkan teknologi dan juga peradaban yang telah ada di negeri Kedah zaman-zaman dulu kala lah, yang tak ada tercatat dalam sejarah sekolah kita lah ya. Bahkan di sana ada batu bersurat Ibn Sirdan namanya, bertarikh 213 Hijrah, lebih kurang tahun 834 ya. Maknanya jauh lebih awal daripada batu bersurat yang di Kuala Berang ya. Yang Kuala Berang tu kurun ke-13 Islam masuk. Masa sekolah dulu itulah, masa saya sekolah dulu dikatakan Islam sampai ke Tanah Melayu ni pada kurun ke-13 ya. Tapi sebenarnya kalau ikut ni tahun 834 dah ada Islam di Semenanjung di negeri Kedah utamanya. Dan juga di Lembah Bujang tu ada banyak candi-candi lah. Ada candi-candi asalnya ada candi Buddhis, ada candi Hindu ya. Seorang Islam dulu macam itulah, orang Melayu dulu agama dia itulah kan, agama dia itu ya. Dan sebenarnya ada banyak candi, ada banyak tapak-tapak arkeologi di sebelah kota Kuala Muda ada, di sebelah Merbuk tu ada ya. Kalau kita nak pergi naik kereta memang tak cukup masa lah kan, kena ambil cuti seminggu agaknya buat nak pergi tengok melawat satu-satu ya. Setengah tu dia tak nampak, tersembunyi di belakang-belakang rumah orang di tanah persendirian ya. Dan juga di sana ada makam Sultan Muzaffar Shah. Ini adalah Sultan Kedah yang pertama memeluk Islam. Nama asalnya Raja Praom Mahawangsa. Dia telah berislam pada tahun 1136. Juga lebih awal jauh daripada batu bersurat di Kuala Berang ya. Nak pergi ni tak jauh daripada komplek arkeologi Sungai Batu tu. Cuma jalannya sempit dan rasa-rasa macam kita nak pergi ke mana ni kan, tempatnya agak terpencil. Tapi makam ni kiranya terjagalah kan, siapa-siapa boleh melawat. Doakanlah, kita doakan kebahagiaan Sultan Muzaffar di akhirat ya, sebab dia telah membawa Islam ke Semenanjung ni kan ya. Orang yang bertanggungjawab berdakwah kepadanya, meyakinkan dia supaya tukar agama kepada Islam adalah Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Syekh Ja'far Al-Kumairi kan. Dia ni datang dari Yaman tak silap saya, berdakwah meyakinkan raja Sultan untuk memeluk Islam dan memang dia berjaya. Dan Sultan sebagai tanda keislaman Sultan, Syekh ni membina sebuah menara di Gunung Jerai kan. Di sinilah azan yang pertama dilaungkan di negeri Kedah secara rasmi kan. Boleh tengoklah tempat ni, naik kereta boleh ke atas, ke dekat dengan puncak bukit Gunung Jerai, tapi jalannya agak sempit dan kena jalan kaki lebih kurang setengah kilometer lah untuk sampai kat situ.
Jadi ke situlah dulu Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad ni melakukan azan. Di menara itu asal juga sebagai tanda lah kalau kapal-kapal datang daripada arah India, nampak terus menara ni lah kan. Makamnya dipakai situ juga, tapi tak diberitahu sebab ramai sangat orang nanti membuat kepada khurafat, berdoa lah apalah ke situ kan, jadi disembunyikan. Ada kat situ kan, boleh tengok, tapi tak ada tanda lah, tak ada namanya, tapi ada kat situ ya. Kita boleh tengok sumber-sumber cerita ni lah ya, sumber-sumber cerita pasal Kedah ni. Pertama pada USM lah, USM yang telah buat kajian arkeologi dan kemudian daripada India, daripada China, daripada Arab, Indonesia juga sumber-sumber tempatan ya. Cerita dia kalau ikut catatan India, Kedah ni dah wujud pada kurun kedua Masehi kan, namanya Lembah Bujang ya. Lembah Bujang ni bermakna naga lah, maksudnya naga, negeri Kedah ya. Dan Kedah disebut macam Kalagam, Kadaram ataupun Kataha Negara ya, Kataha Negara. Itu nama-nama negeri Kedah lah dalam teks-teks India yang berbeza-beza lah. Barang-barang dagangan yang dicari oleh peniaga-peniaga India pada waktu itu adalah kayu gaharu, rotan, besi, emas dan kain sutra. Memang Kedah masa itu banyak emas lah. Sampai sekarang pun kalau kita pergi ke arah gunung sikit, ke arah macam kat Gerik tu, memang sana ada banyak emas. Masa saya ingat lagi masa tu ramai orang pergi guna kuali je pergi mengayak untuk dapatkan emas ya, daripada tanah-tanah yang dikorek ya. Kemudian juga ada hubungan yang baik antara kerajaan Gupta pada kurun keempat ya. Ini kurun kedua, tapi masalah sekarang USM dah kata ikut kajian dia kurun ke-8 sebelum Masehi dah ada. 1000 tahun sebelum catatan India, negeri Kedah sudah wujud ya. Cuma ceritanya, beritanya ataupun sejarahnya kita tak tahu ya. Dan juga kurun ke-8 ceritakan seorang puteri bernama Gunawati dari Kedah telah datang melawat India. Dan juga dalam tahun 1006 ada catatan India, seorang raja pada Kedah atau Kadaram bernama Chundamani Warman telah membina sebuah biara Buddhis Buddha di India kan. Raja Chola benarkan dan tak sepatutnya disebutkan oleh anaknya Mara Wijaya Tunggawarman ya. Jadi ini kedua orang ni menarik ni. Cuma saya pun tak tahu kenapa tak disebutkan dalam banyak cerita ya. Saya bila saya tengok balik sejarah Sriwijaya, mereka ni juga Raja Sriwijaya. Jadi kita tahu Sriwijaya ni Mandala ya. Mandala ni banyak kerajaan persekutuan. Macam Malaysia sekarang lah, ada banyak kerajaan yang bersekutu. Dan raja dia bergilir lah, bukan bergilir, dia berpilih lah siapa-siapa di kalangan raja yang bersekutu. Dan jadi pada waktu itu adalah ikut catatan kat Indonesia, bukan kat Malaysia ni, kat Indonesia catatan ni lah juga raja Raja Sriwijaya pada waktu itu ya. Dan juga apa lagi ya, 1006 okey. Juga dalam catatan Cina telah wujud Kedah ni pada kurun ketiga, dan ramai juga sami-sami pada Cina datang belajar kat negeri Kedah dan juga di Palembang sebelum mereka pergi ke India untuk melanjutkan pelajaran. Sekurang-kurang mereka belajar bahasa Sanskrit dan juga asas-asas basic Buddha sebelum pergi ke India ya. Dan juga dicatatkan biasanya peniaga-peniaga Cina akan datang, dia nak menghemat, nak menjimatkan masa lah. Kalau naik kapal, dia kalau naik kapal terus ke Kedah, makan masa sebab tunggu angin berubah, angin monsun berubah. Jadi apa dibuat, mereka akan pergi ke Patani. Dari Patani dia akan menyusur sungai, sampai ke Banjaran Titiwangsa, kemudian jalan kaki, naik gajah lah biasanya, kemudian naik perahu ikut sungai sungai ke Sungai Petani kan. Jadi laluan ni laluan perniagaan yang lukratif lah, yang hebat lah pada zaman dulu ya. Peniaga Cina suka laluan ni, ada dalam catatan Cina kan.
Dan juga apa itulah ada batu bersurat mantra Buddha, mantra Buddhism yang juga dapat di sanalah di negeri Kedah, di apa namanya Sungai Batu ke Sungai Mas, katakanlah Sungai Mas, dekat Sungai Mas ya. Dan juga orang-orang Arab ya, orang-orang Arab pun banyak ya. Misalnya dalam Akhbar As-Sin wal Hind pada tahun 1851 tu menceritakan pasal negeri Kedah ya. Dan pendagang Arab telah datang semenjak kurun ke-10 juga, dan telah menceritakan pasarnya telah menjual berbagai-bagai barang termasuk kapur barus, di samping makanan dan pakaian, dan telah ada sistem penimbang yang bagus, yang apa kan, yang baguslah, sistem jual beli, penukaran uang, dan juga mahkamah kalau ada dispute ya, kalau ada perselisihan telah wujud untuk menyelesaikan perselisihan masalah-masalah yang timbul ya. Quite advance lah, maknanya pada kurun ke-10 tu negeri Kedah sudah maju ya. Dekat Indonesia pun ada juga catatan ni, seperti Sriwijaya lah, macam saya sebutkan tadi ya, macam Sang Mara Wijaya Tunggawarman dan Sang Rama Wijaya Tunggal Sri Sang Rama Wijaya Tunggal ni ada dalam catatan dalam catatan sebagai Raja Sriwijaya dari Kadaram, dari Kedah, dinyatakan dengan jelas ya. Jadi agaknya macam katalah Sultan Kedah jadi yang di-Pertuan Agong Malaysia, macam itulah. Jadi Sultan Kedah pada waktu itu masa sama jadi yang di-Pertuan Agong Sriwijaya. Waktu itu tak ada Malaysia, tak ada Indonesia ya. Jadi ini bukan pasal Indonesia, bukan pasal Malaysia, tapi pasal Sriwijaya yang kawasannya, wilayahnya meliputi Indonesia dan Malaysia, bahkan sampai ke Sri Lanka ya. Jadi ada beberapa orang raja lah, macam Sri Udayaditya Warman ni dinyatakan ya dalam teks. Jadi ada sekurang-kurangnya ada 4 raja Kedah ni yang juga pernah menjadi raja kat Sriwijaya ya. Ini ikut catatan Indonesia kan. Jadi kita tak boleh dispute lah kan. Dan juga India. India. Jadi memang hebat negeri Kedah ni sebenarnya. Dia pernah jadi pusat pemerintahan bukan saja negeri Kedah ya, tapi macam Asia Tenggara lah, macam tu kan ya. Okey. Tapi itu masalahnya itulah, masalah dia semua catatan-catatan tu pada kurun kedua sampai ke kurun ke-11, ke-12 ya. Tapi apa yang berlaku sebelum tu? Sebab ikut catatan kajian USN, dia telah wujud sekurang-kurangnya seawal-awalnya sudah kurun ke-8 sebelum Masehi kan. Jadi cerita-cerita India, cerita-cerita Indonesia, cerita-cerita dari China semua ni, Arab semua ni adalah 1000 tahun kemudian. Jadi apa yang berlaku 1000 tahun sebelum itu? Jadi ada banyaklah cerita-cerita yang kita boleh tengok di sumber tempatan. Satu, Merong Mahawangsa. Merong Mahawangsa ni ditulis pada kurun ke-17. Menceritakan Merong Mahawangsa ni adalah keturunan Iskandar Zulkarnain, Sultan Kedah yang pertama, kan, tapi tak sebut tahun bila, tapi dia disebut keturunan Iskandar Zulkarnain. Kemudian dalam sejarah Melayu ni ataupun buku Sulalatus Salatin ya, ini ramai juga orang pertikaikan ataupun orang tak baca langsung. Kami orang tak baca. Sekarang dah ada dicetakkan Dewan Bahasa dalam tulisan Rumi. Kalau tulis Jawi memang payah sikit lah, pasal Jawi style lama kan. Yang kita pun nak baca tu payah sikit, kena agak-agak juga ya. Jadi dalam sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin ni ditulis dalam zaman Kerajaan Melaka sebenarnya. Tapi tak habis, sempat Portugis datang, dibawa lari ke Goa di Sulawesi, dan kemudian 100 tahun kemudian dibawa kembali ke Johor, dan Sultan Johor telah mengarahkan Tun Sri Lanang untuk menyemak dan tengok siapkan mana-mana yang boleh disiapkan ya. Jadi di sana disebutkan, ini mungkin disebabkan ramai juga terkejut beruk lah. Di sana disebutkan ada Raja Kedah Hindi. Kedah Hindi ni kata kerajaannya besar kan, dan dia adalah kuat ya. Jadi Kedah Hindi ni, yalah saya pun tengok bila kata Hindi ni ingat India lah, sebab tengok cerita Hindustan selalu kan.
Tapi dulu-dulu orang Arab bila kata Hindi ni maksudnya tempat kita ni, tempat kita ni. Bahkan orang putih pun ya, orang putih, orang Inggeris, orang Belanda, orang Portugis, orang Spanyol, dia tengok tempat ni lah, tu dia namakan Hindi. Saya tu company mereka datang sini, syarikat mereka dinamakan Hindia Timur. Yang barat kat mana? Barat di Caribbean, Caribbean ataupun ke Amerika lah. Itu Hindia Barat. Saya tu dia kata orang Red Indian ya, orang-orang Red Indian. Tengok orang-orang tempatan situ tak macam orang kulit coklat, kulitnya merah. Dia kata Red Indian. Jadi Hindia Barat tu di Caribbean, Hindia Timur ni sini kan, kawasan ni lah. Jadi orang Arab dulu, orang putih dulu kata Hindi tu adalah kawasan ni lah kan, kawasan ni lah ya. Jadi apa namanya ni orang Arab ni kata Hindi. Jadi bila kata Kedah Hindi ni ada kemungkinan lah, dan saya rasa besar kemungkinan Kedah Hindi ni adalah kerajaan negeri Kedah ya. Jadi kerajaan negeri Kedah ni apa namanya ni masa itulah Iskandar Zulkarnain datang. Jadi ikut cerita ni masa itulah Iskandar Zulkarnain datang dan berperang dengan Raja Kedah Hindi kan. Jadi ini kemungkinan ini tak tahu sebab dalam buku tak sebut Kedah Hindi ni yang mana satu. Tapi saya suspek Kedah Hindi lah Kedah lah kan. Kedah ya. Jadi Iskandar Zulkarnain datang berperang. Akhirnya Raja Kedah Hindi ni macam aku kalah lah dan bersetuju untuk menganut agama Nabi Ibrahim dalam buku tersebut ya. Dalam buku Suratul Salihin, dalam buku sejarah Melayu itu disebut dia bersetuju untuk menganut agama Nabi Ibrahim ya. Dan mengawinkan anak dia. Anak dia nama Sarul Bariah ya, Sarul Bariah dengan Iskandar Zulkarnain. Dan anak Iskandar Zulkarnain dengan Sarul Bariah ni menggantikan Raja Kedah Hindi menjadi sultan, menjadi raja kan. Jadi itu ceritanya ya. Jadi boleh jadi inilah Raja Kedah. Ada sedikit masalahnya, sebabnya Iskandar Zulkarnain dia mula perjalanan dia lebih kurang tahun 330 sebelum Masehi lah, lebih kurang itulah daripada Asia Tengah, daripada benua Eropah sana lah kan. Eropah sana. Dia menuju ke timur. Dalam Quran disebutkan dia menuju ke arah matahari terbit. Jadi ikut catatan sejarah dia mula lebih kurang 330 gitulah kan, 340 sebelum Masehi. Jadi sampai Kedah lebih kurang tu jugalah, lebih kurang 330 sebelum Masehi kan. Jadi tapi kerajaan negeri Kedah dah wujud, sudah wujud kalau ikut catatan USM pada kurun ke-8 ya. Maknanya 400 tahun 400 tahun sebelum Iskandar Zulkarnain sampai ke negeri Kedah, kerajaan Kedah dah wujud ya. Jadi memang dikatakan Iskandar Zulkarnain sampai ke benua Hindi ya. Jadi Hindi itu boleh jadi, saya ingat most likely, besar kemungkinan adalah kawasan ini. Jadi sekarang ni adalah sejarah yang kita tak tahu 400 tahun sebelum tu, kita tak tahu macam mana ya. Jadi saya pun masih sedang mencari-cari lagi apa sebenarnya yang berlaku sebelum kedatangan Iskandar Zulkarnain ya. Ada orang cerita Nabi Daud datang kan, sebab Nabi Daud pun pandai besi kan, dan Kedah ni pun hebat besi. Tapi tak ada bukti lah, hanya cerita Nabi Daud sampai ke sini. Dan cerita itu asalnya pada cerita Israeliat lah, cerita Yahudi lah kan. Dan tak ada bukti kan. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi yang jelas yang dah terbukti dengan sekadar kaedah saintifik yang itu, negeri Kedah, industri besi telah wujud pada kurun ke-8 sebelum Masehi ya. Jadi ini dia yang USM punya kajian dia. Siapa nak tahu boleh tengoklah, pergi melawat kawasan Sungai Batu dan boleh tanyalah profesor-profesor yang terlibat di USM ceritanya ya. Banyak kajian telah dilakukan, tapi dari segi saintifik lah, cuma sejarah ceritanya kita pun tak tahu macam mana kan. Okey. Pada tahun 1025 Kedah diserang oleh Rajendra Chola ya, raja di selatan India. Masa itu Raja Kedah adalah Sri Rama Wijaya Tunggawarman ya, Raja Kedah dalam catatan India dan juga Indonesia.
Jadi dia masa itu juga baginda juga raja adalah Raja Sriwijaya, Raja Kedah Sriwijaya. Memang hancurlah negeri Kedah pasal diserang tiba-tiba. Sebelum tu dia ada hubungan yang baik dengan Raja Chola ni kan, sebab itu Raja Chola bagi tanah untuk buat apa ni biara Buddhis. Tapi serang tiba-tiba, memang hancurlah banyak khazanah negeri Kedah yang hancur ya. Kalau ikut sejarah tulisan kerajaan Chola, Raja Wijaya Tunggal ni dapat ditawan, kena dibebaskan lah. Hancurlah negeri Kedah dan juga Sriwijaya pun hancurlah. Tapi ikut catatan Thai dan juga Sri Lanka tak macam gitu. Sebenarnya Sri Sarama Wijaya Tunggal ni serang balik kerajaan Chola ni dan dapat membebaskan Sri Lanka daripada Chola dan juga membunuh Raja Rajendra Chola kan. Jadi itu keadaannya. Tapi lepas tu walaupun dia menang, kerajaan Sriwijaya lemah sebab tu lepas tu lemah, kekayaannya habis dah kan, dan juga tenaga untuk berperang tu banyak kan habis, dan akhirnya lama-lama dia pun makin lemah. Masa tu Majapahit pun naik kan, akhirnya kalahlah dengan Majapahit ya. Dan juga sekali lagi kena serang lagi oleh Thai secara tiba-tiba juga kan. Ini pun tak disangka bila Panglima perang Thai datang ke Kedah, disambut dengan baik semua, tunjuk apa-apa semua macam kita menyambut orang besar-besar lah kan. Tiba-tiba diserang kan. Jadi sehingga tahun 1842, maknanya lebih kurang 21 tahun ya, Kedah di bawah kerajaan Thai secara langsung ya. Sebenarnya ini ada juga unsur-unsur Inggris pun terlibat juga menolong Thai untuk mengalahkan Kedah, sebab bantuan-bantuan semua tak dapat sampai, kerajaan Inggris telah kepung juga kepung kawasan tu, jadi tak boleh bantuan sampai, dan banyaklah yang mati ya. Ramai kalau dikatakan macam kalau ikut ceritanya tu macam pedang berjumpa pedang, panah berjumpa panah, keris berjumpa keris, habis tanah tu mengalir darah merah ya, dan ramai yang mati, banyak yang lari. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Mungkin ada yang mengejutkan, ada yang terkejut beruk, tapi itulah yang saya dapat cerita-ceritanya. Dan ingat ya, ini bukan masalah Indonesia Malaysia. Kadang-kadang ada sensitivity antara Indonesia dan Malaysia. Ini adalah saya dapat maklumat ini daripada Indonesia dan juga India, daripada Thailand, daripada Sri Lanka dan juga kawan-kawan daripada USM ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.